Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi bersama untuk sesi PDPR yang baru. Selamat memandangkan kita masih berada dalam tempoh PKP. Okey, pada minggu yang lalu kita dah belajar subjek pendidikan jasmani. So, kali ini pada minggu ini kita akan belajar subjek pendidikan kesihatan. Akan masuk tajuk yang baru, mengawal emosi, iaitu perasaan bimbang dan cemburu. Baiklah, seperti biasa, mari kita mula pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, murid-murid boleh bersedia dengan buku teks masing-masing ya. Kita mulakan sesi PDPR kita dengan objektif pembelajaran. Di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat yang pertama, menyatakan perasaan bimbang dan cemburu. Yang kedua, murid-murid akan dapat mengaplikasi cara pengurusan perasaan bimbang dan cemburu apabila berlaku perubahan dalam kalangan ahli keluarga serta rakan sebaya. Dan yang terakhir, murid-murid akan dapat menilai kesan kepada diri sekiranya tidak menguruskan perasaan bimbang dan cemburu apabila berlaku perubahan dalam kalangan ahli keluarga serta rakan sebaya. Yang pertama, mari kita tengok apakah perasaan bimbang. Bimbang tu apa? Perasaan bimbang ialah suatu perasaan apabila seseorang itu resah, risau dan tidak tenang tentang suatu perkara. Pada dasarnya, perasaan bimbang boleh berlaku apabila berlakunya pertambahan ahli keluarga. Yang kedua, berlakunya perpisahan ahli keluarga. Yang ketiga, berlakunya kehilangan ataupun kematian ahli keluarga. Ini dalam konteks sesebuah keluarga. Okey. Jelas semua? Baik. Kita bergerak pula kepada perasaan cemburu. Apa tu cemburu? Perasaan cemburu pula ialah apabila seseorang itu berasa iri hati, curiga ataupun kurang percaya terhadap orang lain. Orang lain ni termasuklah ahli keluarga ataupun rakan sebaya kamu. Manakala perasaan cemburu ni pula mungkin berlaku apabila yang pertama, rakan baik kamu bertukar sekolah. Adapun yang kedua, apabila rakan yang kamu rapat berpindah rumah, pindah ke tempat lain. Ini dalam konteks sesebuah persahabatan. Okey. Jelas semua? Baik. Sekarang kita tengok situasi yang menimbulkan perasaan bimbang dan cemburu tu. Mula-mula sila baca dulu dan fahami keadaan dalam Rajah pada muka surat 77 pada buku teks tu. Okey. Cuba kita tengok Rajah pada muka surat 77. Okey. Rajah tu menunjukkan Hazim mendapat seorang adik yang baru. Okey. Kemudian perasaan dia cemburu. Tengok
Dia mempunyai perasaan cemburu. Dia tertanya-tanya, ibu sayang saya lagi ke? Sebab kalau kamu tengok pada rajah tu, ibu dan ayah dia dua-dua memberi perhatian kepada adik yang baru lahir tu. Pada cemburu. Tetapi kalau kamu tengok dalam rajah tu, ayah Hazim menyatakan pada dia bahawa ibu dan ayah tetap sayang Hazim walaupun ada adik. Maksudnya ayah dah tengok muka Hazim tu berubah. Ayah dia dapat mengagak. Hazim merasa cemburu sebab perhatian diberikan semua kepada adik yang baru dilahirkan tu. Selepas ayah dia menyatakan, memberitahu dan memaklumkan dia, barulah dia sedar dan dia berasa gembira. Akhir sekali dia cakap, saya mesti gembira dapat bermain dengan adik nanti. Okey. Itu situasi yang pertama. Situasi pertama ni di kalangan ahli keluarga. Kita tengok situasi yang kedua pula. Situasi kedua. Cuba murid-murid semua rujuk buku teks muka surat 78. Baca dan fahami situasi. Contoh rajah pada muka surat 78 ni kita nampak Raju. Raju iaitu Abang Devon. Dia mendapat tawaran ke sekolah berasrama. Raju dia akan berpindah sekolah. Kita tengok yang pertama. Adik Devon tu, adik Raju, dia berasa bimbang. Macam mana saya nak ke sekolah berseorangan tanpa abang? Dia bimbang. Berasa resah. Sebab apa? Selalu bila dia pergi ke sekolah, bersama-sama dengan abang dia. Tapi sekarang ni abang dia mendapat tawaran ke sekolah asrama. Dia terpaksa pergi sekolah sendiri. So dia berasa bimbang. Satu keadaan yang baru yang tak biasa dia alami. Cuba tengok pada kawan Raju pula. Tengok kawan di sebelah. Hilanglah rakan baik saya. So dia meluahkan perasaan dia. Kawan Raju tu meluahkan perasaan dia. Dan dia berfikir, dia berasa cemburu. Tengok gambar di bawah. Mengapakah saya juga tidak dapat masuk asrama? Bila dia tengok Raju dapat tawaran ke sekolah asrama, so dia tertanya-tanya, lebih berasa cemburu lah. Sebab Raju dapat tapi dia tak dapat. Tapi akhir sekali Raju menyatakan untuk menenangkanlah adik dan rakan baik dia tu, jangan risau. Cuti sekolah nanti dia akan balik dan dapatlah berjumpa dan bermain, meluangkan masa bersama-sama. Jelas semua? Bagus. Sekarang kita tengok cara mengurus emosi. Ni cara yang perlu kamu gunakan untuk mengurus emosi. Itu tajuk pembelajaran kita hari ini. Emosi, bimbang dan cemburu. Tengok. Cara yang pertama, luahkan perasaan. Luahkan perasaan. Ini bila kita rasa bimbang ataupun cemburu, kita luahkan perasaan kita tu. Tapi kena ingat, untuk luahkan perasaan kita perlu berhati-hati. Maksudnya kamu kena pilih. Kamu kena pilih orang yang boleh dipercayai. Contohnya ibu bapa, guru, ataupun guru, terutamanya guru kaunseling dan adik-beradik. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, berfikiran positif.
Berfikiran positif ni maksudnya apa saja yang berlaku, kamu terima dan kamu fikir yang baik saja. Contoh macam ada situasi tadi, Raju dapat tawaran ke sekolah asrama dan dia akan pergi ke sekolah asrama tu. So cara dia menguruskan emosi dia bila adik dia berasa bimbang dan kawan dia meluahkan perasaan, kata hilanglah perasaan baik dia. So cara dia berfikiran positif. Dia kata apa? Dia ambil dari sudut yang baik. So dia akan dia bagi tahu, tak apa, nanti cuti sekolah dia balik, kita akan luangkan masa bersama-sama, boleh berjumpa. Macam tu. Baik. Dan yang ketiga, syukur dengan apa yang ada. Ini untuk perasaan cemburu tadi. Kalau kita cemburu, biasa cemburu, kita rasa iri hati dengan apa yang orang lain ada, kita tak ada. Biasa cemburu macam tu kan. So cara nak mengurus perasaan cemburu tu, kita kena syukur dengan apa yang kita ada. Sebagai orang Islam, mungkin bukan rezeki kita untuk dapat apa yang kawan kita dapat. So kita bersyukur. Mungkin rezeki kita ada di tempat lain. Siapa tahu kan. Jelas murid? Alhamdulillah. Seterusnya kita tengok pada kesan. Kesan ni benda tak elok lah. Kesan jika kita tidak menguruskan emosi dengan baik. Yang pertama, boleh menyebabkan tekanan mental dan perasaan. Bila kita cemburu, bila kita bimbang dan kita tak urus perasaan kita tu, boleh menyebabkan kita berada dalam situasi tekanan mental dan perasaan. Orang boleh mengalami kemurungan. Kemurungan ni dia seorang-seorang dia berasa murung. Sehingga kalau tahap yang membimbangkan, perlu makan ubat. Tekanan mental. Yang kedua, pesan yang kedua, menjejaskan hubungan keluarga dan rakan. Bila kita ada perasaan bimbang, cemburu terutamanya, kita akan rasa cemburu dengan adik-beradik kita. Kita akan rasa cemburu dengan rakan kita. Kenapa dia dapat? Kenapa dia ada tapi kita tak ada benda tu, kita tak dapat benda tu. Bila ada perasaan cemburu macam tu, kita akan rasa tak seronok. Dan kita akan menjauhkan diri kita daripada orang tu, daripada adik-beradik kita ataupun kawan kita. Bila benda tu berlaku, maka hubungan kita akan terjejas lah. Tu kesan yang tadi. Yang ketiga, boleh menyebabkan masalah tingkah laku dan ataupun disiplin. Ni lebih kepada bila dah berlaku tekanan mental, betul, hubungan kita tadi terjejas, boleh menyebabkan kita melakukan perkara di luar jangkaan. Menunjukkan bahawa kita akan buat supaya orang tu sama juga dengan kita. Contohnya, dia dapat jam baru sempena hari lahir dia, ataupun dia mendapat hadiah sebabkan keputusan cemerlang di sekolah kawan kamu, tapi kamu tak dapat. So kamu balik, kamu dah rasa cemburu. So bila kamu rasa cemburu, kamu balik rumah, kamu minta dengan mak ayah kamu, mak ayah nak jam baru, macam ni, tapi mak ayah kamu tak nak beli. So salah tingkah laku ni boleh jadi besok tu bila kamu pergi ke sekolah, bila kamu jumpa dengan kawan kamu tu, kamu akan cuba curi jam dia tu. Kamu akan ambil jam dia supaya dia hilang jam dia. Itu masalah tingkah laku. Melakukan perkara di luar jangkaan. Dan yang terakhir,
Kesan yang keempat ialah berisiko mencederakan diri sendiri. Ini lebih kepada perasaan bimbang. Kalau perasaan bimbang dalam diri tu, kita tak dapat nak kawan, menyebabkan kemurungan yang cikgu cakap tadi, tahap yang paling kritikal sampai kena makan ubat. Kalau keadaan yang macam tu, individu yang perlu makan ubat sebabkan kemurungan dia tu, tapi dia tak ambil ubat dia tu, berisiko keadaan bila dia tak ambil ubat yang doktor bagi untuk dia makan, dia berisiko untuk mencederakan diri sendiri. Itu kesannya. Teruk, buruk kesan kalau kita tak dapat nak menguruskan emosi kita. Okay. Itu saja sesi pembelajaran kita untuk minggu ni. Sekarang kita tengok tugasan ya. Cikgu sediakan 2 saja tugasan kamu. Yang pertama, senaraikan cara mengurus emosi, perasaan bimbang dan cemburu yang kita dah belajar hari ini. Yang kedua, senaraikan kesan tidak mengurus emosi dengan betul, perasaan bimbang dan cemburu yang cikgu nyatakan tadi. Okay, kamu tulis balik saja. Buat dalam buku tulis PJK. Dan hantar bukti tugasan dengan menggunakan link yang disediakan. Cikgu bagi link. So, bila kamu dah selesai tugasan ni, ambil gambar dan hantar menggunakan link tu. Tugasan yang kedua, cikgu nak kamu buat latihan uji minda dalam buku teks muka surat 79. Salin semula, tulis dalam buku tulis PJK. Dan hantar, sama juga hantar bukti tugasan dengan menggunakan link yang disediakan. Bukan apa? Sebab cikgu mengajar 9 subjek, 9 kelas. Kalau semua 9 kelas tu hantar semua pada cikgu dalam WhatsApp, lama-lama handphone cikgu akan berat. Slow. So cikgu minta kerjasama semua, tolong bila dah siap tugasan, hantar bukti menggunakan link yang cikgu bagi. Cikgu masalah line internet tak ada lah. So cikgu, nasihat cikgu, tolong usaha. Secara teorinya, biasa waktu malam, bila biasanya waktu malam, line internet yang kita guna kurang sesak. Waktu orang tidur kan, waktu malam, so orang kurang guna, so buat waktu tu. Tak boleh juga cikgu minta tolong mak ataupun ayah kamu, masa mak ayah nak keluar beli barang kan, keluar pergi Sungai Duri ke, nak pergi Jawi ke, pergi kedai beli barang, masa mak ayah keluar, kawasan yang ada line capaian internet yang elok, tu minta tolong mak ayah hantar masa tu. Lu minta tolong sangat-sangat kerjasama semua orang ya. Baik. Itu saja pembelajaran kita untuk minggu ni. Cikgu harap dapat kerjasama daripada semua. Jaga, ingat jaga SOP, duduk di rumah. Jangan lupa like, share dan subscribe channel YouTube cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.